أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم عافنا من سيل الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala mana Allah taala telah membawa kita pada hari ini, hari 18, hari Jumaat yang mubarakah, bersama-sama dengan Ramadan mubarak. InsyaAllah berhimpun dua barakah, maka bertambah banyaklah kebaikan kita pada hari ini. Mudah-mudahan masa yang ada lagi mari kita ikuti akan penjelasan mengenai ayat-ayat tarawih. Malam ini kita akan bersama dengan juzuk yang ke-19. Juzuk yang 19 mula daripada ayat 21 daripada suratul Furqan, dan kita akan bersama juga dengan surah Asy-Syu'ara dan surah An-Naml insya-Allah taala. Jadi dalam surah Al-Furqan ni kita mari kita ambil tadabbur ayat berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia mengadu bahwasanya kaum dia tu menjadikan Al-Quran sebagai mahjura. Mahjura maknanya Quran tu yang ditinggalkan. Pada ayat 30 Allah Subhanahu wa taala sebut wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah oleh Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai dan diguna. Allahu Akbar. Ini adalah suatu perkara yang berlaku dalam masyarakat. Kaum ini mana masyarakat aku. Orang ramai bukan seorang dak. Rasul dia mengadu kepada Allah, katanya, "Hei ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku ittakhazu hadzal qur'ana mahjura." Mereka menjadikan Quran ini sebagai perkara yang ditinggalkan. Hijrah. Sebenarnya hijrah, kalau kita sebut hijrah, makna kita faham kata hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat dia daripada Mekah kepada Madinah. Tapi hijrah juga, kalimah hijrah juga diguna kepada sesuatu hal, suatu perkara bila ditinggal. Bila perkara itu ditinggal, maka dikatakan hijrah. Quran pernah ditinggal oleh masyarakat dulu, oleh kaum, oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa jahiliah dulu, yang mana orang-orang kafir dia tak say pada Quran. Cuba boleh nak ganti Quran dengan Quran yang lain, bukan Quran hak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Quran ni macam-macam gambaran dia, jenis dia. Satunya hijrah dengan tidak terima Quran daripada awal lagi, maka ni keadaan ini ialah keadaan orang kafir. Tak apalah dia kafir, kerana dia tidak beriman kepada Quran, maka dia tinggal Quran secara terus-menerus, tidak mendekati Quran dan tidak tahu gapo dia Quran. Kita lah kena royak kepada orang-orang yang bukan Islam bahawa Quran ni yahdi lillati hiya aqwam. Quran ni membawa pimpinan, menunjuk, ajar kepada manusia jalan perkara yang sangat kukuh, sangat lurus, sangat betul. Bagi orang yang dia tu hijrah Quran secara semuanya. Yang keduanya, bentuk rupa hijrah Quran ni iaitu tidak peduli, tidak baca, tidak buka Quran. Ni
Ini ada di kalangan orang-orang Islam yang mana dia tu tak asing kepada Quran, tak reti Quran, tak ada mengaji Quran dulu lagi. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang dia tu tak kenal Quran. Padahalnya beriman kepada Quran tu adalah salah satu masuk dalam beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang asasnya iaitu Quran. Inilah kita kena beriman bahawasanya dia diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia, membawa cara hidup, hukum hakam dan ajaran untuk menjadi pedoman, menjadi peraturan hidup di atas dunia ni. Itu bagi nombor dua orang Islam tapi tak ada baca Quran, tak buka Quran. Tu bulan Ramadan pun tak tahu Quran mana ke apa. Kita kena ada Quran tu pada setiap buah rumah. Kena ada Quran. Ada lepas tu baca pula. Bukan ada taruh dalam almari dah. Yang ketiganya bentuk rupa hijrah Quran iaitu mengaji Quran, mengaji juga. Mengaji baca Quran, cara nak pandai baca Quran. Tapi panggil hijrahnya iaitu dia tak sih beramal dengan Quran, tak sih pakai Quran. Itu satu bentuk. Jadi ngaji saja. Tak tahu kata Allah Taala dia gapo kata dia berfirman dalam Al-Quran kitabnya. Jadi itulah di antara bentuk-bentuk hijrah. Maka kita janganlah hijrah Quran. Hijrah Quran makna tinggal tak di belakang Quran tu. Tak peduli, tak wi kepentingan kepada Al-Quranul Karim. Sedangkan Quran adalah sepenting-penting perkara dalam hidup kita. Dengan Quran lah kita akan hidup bahagia. Dan Quran lah kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Quran lah kita boleh tahu hukum-hukum dan ajaran-ajaran Allah yang terkandung di dalamnya. Dia adalah asas kepada sumber tepat ambil ajaran Islam kita. Islam kita mari mana, bukan mari di hutan, bukan mari di sana sini, mari pada Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ni tambih pengajaran kepada kita supaya kita kembali kepada Quran. Kelik mari kepada Quran. Mengajinya, mengajarnya, bacanya, tadabburnya. Serta kita ambil Quran ni buat halaqahnya jadi hidup. Kerana Quran nur cahaya. Bila kita ma'al Quran, maka kita dapat cahaya Quran. Cahaya yang Tuhan akan beri kepada kita. Maka nampaklah kita boleh suluhlah dalam hidup kita. Gapo hak betul, gapo hak benar, gapo hak tidak benar, hak salah dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pula sebut hak Quran pula sikap manusia kepada Quran. Saat ni satu dah sikap iaitu jadikan Quran sebagai perkara yang dihijrah, yang ditinggal. Yang tak di belakang, tak ada buat kepentingan, tak ada ambil peduli dengan dia. Yang kedua, sikap orang kafir. Ni tak apalah orang kafir. Lagu mana orang kafir naknya? Wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahidah kadzalika nusabbita bi fuadaka warattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir yang berkata, mengapa tidak diturunkan Quran itu kepada Muhammad semuanya sekaligus? Itu sebuah lalu daripada langit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlatan wahidah, satu jumlah, satu kaligus. Tu. Maka Tuhan jawab hikmah dianya, kazalika linuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Diturunkan Quran dengan cara demikian itu, dengan cara berasuk-asuk kerana hendak menetapkan hatimu, hai Muhammad, dengannya, dengan Quran tu. Tu sebabnya mudah dihafal. Turun sekarang cara asuk-asuk. Tu
10 ayat, 5 ayat, 20 ayat, jadi mudah nak hafal, yang keluar mudah nak amal. Mudah nak amal. Kadang-kadang ayat yang diturun itu ayat yang mengandungi hukum-hukum. Bila hukum tu, dia kena amal, pasal dia dah bukan tahu saja. Sebab tu Tuhan raya kata untuk meletakkan hatimu, hai Muhammad. Mudah, tak ada rasa berat. Bila tu sekaligus ni hak mana nak pakai hukum, mana nak pakai dulu, hak mana kedia, hak mana hak apa ni, hak kena buat dalam sehari-sehari. Yang keduanya warattalnahu tartila, dan kami menyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu. Baca nak wis penuh lengkap molek turut hukum tajwid. Itu sikap orang kafir yang nak turun sekaligus toqa mari. Tu. Tapi Allah Taala tak turut orang kafir, kerana Tuhan tahu gapo dia hikmat yang Allah Taala turun cara asal-asal sampai 23 tahun masa dia, kerana satunya untuk meneguhkan hati Nabi, yang keluarnya untuk baca secara teratur satu persatu. Kemudian dalam surah tu Furqan juga kita dapati ayat pada ayat sebelum akhir itu ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia sebut sifat-sifat hamba ibadur rahman, hamba-hamba Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Tu nama Tuhan Ar-Rahman. Nama ni banyak dipakai dalam Quran. Ada hanya nama Tuhan banyak Ar-Rahim, tapi Tuhan tak ada sebut kata wa ibadur rahim. Tu Rauf wa ibadur rauf, Ghafur wa ibadur ghafur, tak ada. Sebutnya wa ibadur rahman. Sebab apa sebut ibadur rahman, hamba-hamba Tuhan yang bernama Rahman? Kerana sesuai dengan sifat Rahman, iaitu Tuhan yang maha mengasihani, maha pemurah, Ar-Rahim maha mengasihani. Jadi ibadur rahman, hamba-hamba Tuhan yang bersifat dengan pemurah. Murah dari segi rezeki, murah dari segi kemuliaan kepada orang-orang mukmin, murah dari segi ambil peduli dengan hamba-hamba dia di atas dunia ini, tidak kira sama ada hamba dia yang mukmin dan hamba dia yang kafir. Lagu mana sifat dia satu, yamsuna 'alal ardi hauna, iaitu hamba-hamba yang mereka berjalan di bumi dengan sopan santun, dengan adab, dengan akhlak yang baik, bukan berjalan pasal megah, bukan berjalan pasal takabur. Islam ambil wakira juga, berjalan pun ambil wakira. Nak kena dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan selaras dengan kita jadi hamba kepada Allah. Takabur, sifat kebesaran adalah sifat Allah, bukan sifat manusia. Kalau takabur sifat syaitan, sifat iblis, yang mana mereka tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila mereka itu dihadap kata-kata mereka, mereka jawab dengan perkataan yang selamat daripada perkara yang tidak ingin ni. Bila kata huduh dia, orang maki dia, orang kata apa-apa perkara kepada dia, maka dia dia jawab dengan apa ni, dengan salama, dengan selamat, perkataan yang sejahtera, tidak membawa kepada kelahi bala. Kemudian pula bagaimana sifat ibadur rahman di waktu malam-malam, wallazina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, yang mereka tekun mengerjakan ibadat kepada Tuhan mereka pada malam hari dan sujud dan berdiri. Allahu akbar, masya-Allah. Dia rasa tak cukup nak beribadat kepada Allah, qada semaya 5 waktu, walaupun maghrib dan isya masuk waktu malam dah, tapi mereka juga waktu malam mereka bangun untuk sujud dan berdiri kerana beribadat kepada Allah sebagai nak syukur nikmat Allah yang banyak limpah ruah kepada mereka itu. Kemudian mereka juga berdoa
Ini doa ibadur rahman. Mari kita ambil doa ibadur rahman untuk kita pakai dalam kita beribadat kepada Allah dengan doa, yaitu Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Mereka itu takut pada azab Allah, lalu mereka doa supaya Tuhan itu sisihkanlah azab jahannam, jauhkanlah, palingkanlah daripada kami ni azab jahannam. Allahu akbar, masya-Allah, takutnya azab jahannam. Tu jadi sandar kalimah azab kepada jahannam. Makna tu seksa lah azab ni, seksa dalam neraka jahannam. Lepas tu belanja pula waza anfaqu lam yusifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Belanja tu pertengahan, tidak lalu bakir, tidak melampaui batas. Belanja ikut day, ikut rok. Tu pada perkara-perkara yang jahat, perkara yang tak berfaedah, dan juga dia tidak bakir kedekung. Sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana antara borah dengan bakir. Itu sifat ibadur rahman yang kita separuh daripadanya, insya-Allah. Kita mari pula kepada doa dia pula, ya, 2 kali doa dalam akhir surah Furqan ni, yaitu wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga mereka berkata, mana berdoa lah, yaqulun berkata makna berdoa lah, Rabbana, dia panggil Tuhan dulu. Kita nak doa tu panggil Tuhan dulu, Rabbana atau Allahumma. Mula situ dulu supaya kita tu nak kata Tuhan tu nak terima doa kita, insya-Allah taala. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan yang baik. Minta Tuhan isteri-isteri kita tu dari kalangan orang yang baik, lepas tu boleh menyukakan hati, bila melihat, bila tengok suka kena wasa seronok, senang hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadilah kami imam ikut bagi orang-orang yang mau bertakwa. Itu setengah sebahagian daripada sifat-sifat orang yang menjadi ibadur rahman. Mari kita pakat jadi ibadur rahman dengan ambil cara hidup dia yang disebut pada ayat yang ayat yang ke-63 sampai ayat 74. 74 itu panggil cara hidup satu golongan orang yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu ibadur rahman. Kita mari pula kepada Syu'ara, surah Syu'ara, satu surah yang diturun di Mekah. Ayat dia panjang juga, 227 semua. Tu kalimah Syu'ara ni makna penyair. Ahli sajak, ahli patung ke ahli sajak, begitulah panggil syair-syair. Orang-orang dulu yang suka bersyair. Nama surah Syu'ara ni kerana disebut pada sebelum akhir juga, sebelum akhir surah Syu'ara, iaitu pada ayat yang ke berapa tu, 224. 224. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa zakarullaha katsira wa intasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamu alladhina zalamu ayyamunqalabin yanqalibun. Ini kalimah Syu'ara disebut pada ayat 224. Mari kita tengok sikit sini gapo dia Syu'ara dan ahli-ahli syair itu. Orang masa jahiliah dulu, dia guna penyair-penyair sebagai satu wasilah, satu jalan untuk nak
nak serai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna maksud serai ni maknanya nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat dia ni bila dia Syi'i ada orang ikut. Ada orang ikut. Orang ikutnya yattabi'uhumul ghawun. Diturut oleh golongan yang sesat, tidak berketentuan halanya. Jadi buat dia ni pendusta, tukar-tukar sahih yang mendapat dari bisikan daripada syaitan. Buat ni maknanya dia guna Syi'i sebagai kelimah. Kalau ni enggak panggil kecek TV, kecek radio gapo untuk nak menggapo ni merosakkan agama Islam dan untuk merendahkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu perkara yang berlaku dalam masyarakat dulu, masyarakat jahiliah. Tapi samalah kalau kita banding dengan learning, ada di kalangan musuh-musuh Islam yang menggunakan alat mass media baru-baru ni untuk nak merosakkan Islam. Menganggapkan Islam sebagai agama yang ganas macam-macam. Agama teroris, agama yang melakukan kezaliman dan sebagainya. Itu zaman ni. Zaman dulu tu dia pakai Syi'i kerana dia tak ada radio, tak ada TV. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun, tidakkah engkau melihat Muhammad bahawa mereka itu merayau-rayau dengan tidak berketentuan hala dalam tiap-tiap jorong lebih jorong lembah khaya dan angin-angin kosong saja. Tu pergi ke benar-benar ke wadi-wadi lembah-lembah untuk nak mensyairkan itu bagi satu peristiwa kejadian pada masa dulu. Lepas tu gapo ada kata puak dia ada katanya wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, mereka berkata bagai yang mereka tidak buat. Illal ladzina amanu, mereka orang beriman dan beramal soleh, orang sebut pada Allah tak apa. Kalau Syi'i mari puak orang beriman dan amal soleh dan orang yang suka banyak zikir pada Allah, maka mereka ini tak apa Syi'i dia. Kerana Syi'i dia bukan untuk nak merosakkan, bahkan Syi'i dia tu untuk membina. Dia kata nak bina, nak bela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada tuduhan-tuduhan orang-orang kafir musyrikin. Ada tiga orang ahli Syi'i zaman Nabi, di antaranya Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawahah. Itu orang yang tukar Syi'i yang mereka itu dari kalangan orang Islam, sebagaimana Allah kata illal ladzina amanu wa amilus solihat wa zakarullah katsira wa intasaru min ba'di ma zulimu, dan mereka membela diri sudah mereka dianyanyakan. Kita mari pada suratul Naml pula. Suratul Naml maknanya surah semut. Ada sebut nama surah semut. Kita royak dah marahin katanya dalam Quran ni ada sebut surah Baqarah menata kaki pak, lepas tu Al-An'am menata ternak ke, lepas tu An-Nahlu madu lembah, yang mana tu ia terubah, hak ni hak berjalan di atas bumi ni, An-Namlu. Sangat menarik bila kita baca surah Naml. Sebab apanya dalam surah ni disebutkan cerita semut. Semut kecil, tapi bila kita tu tengok keadaan cara hidup dia, terutama di segi hidup cara berjamaah, cara ta'awun alal birri wat taqwa, bergotong royong, panggil bergotong royong, ta'awun untuk nak jadi sesuatu perkara tu jaya dalam hidup mereka itu. Dia pakat molek. Tu kalau dia ambil tanah pakai ada usul tanah hidup hipung di suatu perkara, bila hujan kita nampak lalu dia lari daripada hujan takut kena air. Tu macam-macam Tuhan jadi kejadian dia, terutama semut adalah suatu binatang yang kita boleh ambil pengajaran yang besar. Maka kita mari tengok di sini Allah Subhanahu wa taala cerita satu kerajaan
yang kuat, terkuat sekali di atas dunia ni. Kita ada tengok zaman ni, negara-negara raksasa, negara yang besar-besar mempunyai alat-alat teknologi yang canggih, tentera-tentera yang sangat hebat, kuat. Tapi bila kita baca surah An-Naml, kita dapati satu kerajaan yang terkuat, yang tak pernah kita kenal dan tahunya, iaitu kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, yang mana Tuhan beri kepada Nabi Sulaiman sebagai satu mukjizat. Dia boleh guna banyak-banyak perkara. Bukan sahaja manusia boleh guna oleh Sulaiman untuk menjadi tenteranya dan yang khidmat kepada dia. Tapi Nabi Sulaiman ada tentera dia, minal jinn wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thair fahum yuzaun. Ayat 17. Ayat 17. Ayat 17 tu Allah Taala ayat kata dihimpunkan bagi Nabi Sulaiman bala tenteranya. Angkat perhimpunan bala tenteranya daripada jin dan manusia. Jin dia jadi tentera dia juga. Masya Allah. Itu satu kekuatan mempunyai kekuatan kemanusiaan. Ini jin pula, bukan kemanusiaan, jin. Dan manusia jadi tentera dia juga. Wat-tair, burung, jadi tentera dia juga. Fahum yuzaun, lalu mereka dijaga sedia atur keadaan perjalanan masing-masing. Nabi Sulaiman atur pada puak dia. Itu nak ayat kata kerajaan yang sangat kuat, kukuh dan pula hebat yang Tuhan beri kepada Sulaiman. Kenapa boleh jadi kerajaan dia kuat? Salah satu mana-mana kerajaan pun di atas dunia ni, iaitu kekuatan dia adalah mari pada ilmu. Ilmu asas kekuatan bagi satu-satu bangsa, satu-satu kumpulan, satu-satu jemaah, satu-satu masyarakat. Masyarakat mana yang hidup tanpa ilmu, maka masyarakat itu lemah, hilang kekuatan. Kerana ilmu adalah satu kekuatan yang besar, anak kunci Rusia bagi kemajuan setiap ummah. Cuba kita tengok dalam ayat 15. Ayat kata di antara nikmat untuk membantukan kekuatan kerajaan keluarga Daud. Walaqad ataina Daud Sulaiman ilma, dan demi sesungguhnya kami telah mengurniakan, memberi, mendatangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di sini iaitu ilmu syariat dan pula ilmu pentadbiran. Ilmu pentadbiran, peraturan. Tu terhubung pada Nabi Daud bersama dengan Sulaiman, anak dia akan ilmu. Wa qala alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadina almu'minin. Itu syukurlah, puji pada Allah. Kita bila tu hawi apa-apa nikmat, maka mari kita mengucap alhamdulillah. Sebagai kita ikut nabi-nabi dulu, terutama Nabi Daud, Nabi Sulaiman, bila dia dapat ilmu dari segi hukum hakam dan juga dari segi pentadbiran, pengurusan kerajaan dia, wa qala alhamdulillah. Mereka dua berkata alhamdulillah faddalna ala katsirin min ibadina almu'min. Tuhan melebihkan, mengatasi kebanyakan hamba-hamba beriman. Sesama orang mukmin ni ada hal lebih, ada hal lebih banyak, ada sikit, ada pertengahan. Itu adalah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, tanda kata pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu dalam pentadbiran, pengurusan sesuatu kerajaan. Wa warisa Sulaiman Daud wa qala ya ayuhan nas ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai
in hadza lahul fadlul mubin. Dan Nabi Sulaiman mewarisi pangkat kenabian dan kerajaan Nabi Daud. Setelah itu Nabi Sulaiman berkata, wahai segala rakyat, hai manusia, kami telah diajar mengerti bahasa percakapan burung, pertuturan burung. Itu satu ilmu yang payah susah kita nak boleh, iaitu reti faham kecek burung. Tuturan burung tu makna Nabi Sulaiman dia reti. Allahu akbar. Sebab itulah dia kata in hadza lahul fadlul mubin. Ini adalah limpah kurnia daripada Allah yang jelas sekali. Tu makna dia royak kata Tuhan bui. Tu bukan daripada dia. Lepas tu pula mari hasmuk. Saat ni kita kecek surah semuk. Ya ada sebut semuk. Hatta iza atau ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Sehingga angkatan tentera daripada Sulaiman, hingga mereka berkata siapa kepada wadi, satu wadi lembah, tempat sarai ke apa, sarai lembah semut lah, tempat tu semut wipun situ, tempat semut duk wipun perhipun ni semut. Qalat namlatun, kata satu semut, seekor semut, tak ada rakyat atas semut jadi ketua ke, jadi rakyat ke, jadi pengikut ke, jadi pemimpin, tak ada rakyat. Tu boleh jadi semut bekat rendah, tapi dia faham, dia reti keadaan. Ya ayyuhan naml, hei semut-semut semua, udkhulu masakinakum, masuklah kamu akan tempat-tempat masing-masing. Masuklah ke sarai kamu masing-masing. Jangan Sulaiman dan tenteranya pijak serta membinasakanmu sedang mereka tidak menyedarinya. Itu semua wingat bila datanya sesuatu yang dia rasa kata bahaya. Ni orang ambil buat pakar, buat dalil kata kita duduk di zaman virus yang menjakit, yang menular ke rata-rata manusia di seluruh dunia. Duduklah rumah, jangan tubik luar. Ini orang ambil buat satu dalil alasan. Orang kata nak selamat, kena masuk rumah, duduk rumah. Jangan tubik acak-acak, boleh membawa kepada jakit pada orang. Maupun kita jakit pada orang lain atau daripada orang lain. Ini satu perkara. Yang keduanya, kadang-kadang kita tak ada kena syarat. Bila sesuatu bahaya yang sangat dekat mari dah, supaya semut kata 16 ekor semut, dia kata ni tak ada kata mesyuarat dulu lagu mana kita ni Sulaiman bawa tentera dia, takut-takut kena jinjak kita. Ini nak ayat kata boleh juga bila satu bahaya yang mari pada kita. Lepas tu pula kita nak ayat akhir sekali, iaitu seekor burung nama hudhud. Tu burung pelatuk panggil. Satu juga seekor burung yang menjadi tentera diguna oleh Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman tu dia cari burung, duk mana burung ni? Wa tafaqqada at-tar fa qala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin, ayat 20. Setelah itu Nabi Sulaiman memeriksa kumpulan burung yang turut serta dalam tenteranya, lalu berkata, mengapa aku tidak melihat burung pelatuk? Adakah ia daripada yang orang yang tidak, mereka yang tidak hadir? Hilang ke mana? Tak ada ni. La'azibannahu azaban syadida au la'azbahannah, sesungguhnya aku akan menyeksa dia dengan seksa yang berat-berat dan aku akan sembelih dia. Au la ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia mari jumpa pada aku dengan membawa alasan yang nyata molek boleh. Bapa dia tak mari, duk mana, raib mana, lari mana. Tu Burung pelatuk kata, pamaka saghair ba'idin faqala ahadtu bima lam tuhid bihi wajituka min saba'in binaba'in yaqin.
Lalu sambil kata kepada Nabi Sulaiman, aku dapat mengetahui secara meliputi akan perkara yang engkau tidak cukup mengetahuinya. Burung lebih tahu daripada Sulaiman. Masya Allah, Tuhan jadikan burung jadi tentera dia. Lalu dia kata, aku dapat seorang perempuan yang memerintah. Inni wajadtu amra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Sesungguhnya aku dapat seorang perempuan memerintah akan orang yang banyak, dan ia telah diberi kepadanya sebuah sedikit dari tiap-tiap sesuatu. Mempunyai gapo mahkota yang besar. Itu seorang perempuan yang mana yang panggil Balqis, yang mana dia tu adalah seorang perempuan yang kuat, raja lah dia tu. Tapi raja tu dan puak-puak dia tu sujud kepada matahari. Ayat 24 kata, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Tu raja perempuan tu sujud pada matahari. Matahari di Tuhan lah. Kerana puak dia tu dihias dihias oleh syaitan. Syaitan lah duk tarik dia supaya sembah apa ni? Sembah matahari. Di sini ada ayat sujud, ayat 25 ada sejadah dah. Lepas tu nak buat lagu mana? Nabi Sulaiman pun hantar burung buat surat, hantar burung supaya pergi serah kepada raja tadi. Lalu burung pergi bawa Nabi Sulaiman, dia tulis dalam surat dia tu, wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman dan kandungnya berikut dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dakwah kafir, dakwah raja perempuan dengan bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Nah, Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin, bahawa janganlah kamu bersikap lebih tinggi pada aku, dan datanglah kamu pada aku dengan menyerah diri, beriman dan mematuh ajaran Allah. Dakwah dah. Dakwah raja sama raja. Dakwah dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu raja dia kata, panggil pok-pok malak dia, pembesar dia, cuba beri pendapat pada aku. Nak buat lagu mana? Adakah kita nak perang, nak lawan ke, atau kita nak serah? Tu. Kemudian akhirnya pok dia tu tak sip perang lah. Tak seperti kerana tak lawan, dia tahu kata Nabi Sulaiman ni mempunyai kekuatan yang besar. Itu sayangnya kita masa pun sudah sampai. Kita masih ada banyak cerita tentang suratul Naml ini. Kerana dia memberi pengajaran yang besar, terutama di segi panggil canggihnya pada masa dulu. Nak bawa aras bawa gapo takhta raja perempuan tadi, kalau berjalan bulan-bulan lah nak bagi ni. Tapi ada seorang yang ada ilmu, ini kelebihan ilmu. Dia kata, aku nak bagi padamu, April nak bagi kata dalam masa pagi, antara pagi petang. April ni panggil satu gapo dia panggil April ni jin lah, jenis jin yang cerdik. Kalau banding dengan jin-jin lain dia, April ni cerdik. Dia kata, aku nak bawa kamu sebelum kamu tu turun daripada tempat kamu duk menghukumkan manusia. Duk khasing gapo orang main mengadu kes gapo-gapo. Tapi ada dari kalangan seorang daripada Bani Israel, dia ada ilmu. Ilmu. Tu. Dia daripada ilmu, dia kata, aku nak bawa kepada kamu sekelip mata je. Sekelip mata saja. Maka dia berjaya bawa arash tu, bawa kepada dia. Itu nak kata zaman dulu pun canggih macam zaman lah ni lah. Zaman lah ni panggil apa ni, semua perkara teknologi baru membawa pada sesuatu perkara kerja kita banyak cepat. Sampai 10 minit, tak berapa minit saja kita boleh tahu. Maka tengok zaman dulu dalam suratul Naml riwayat kata, aku nak bawa arah daripada bulan-bulan kena bawa mari dari masa sekelip mata saja. Itu
kejayaan, kekuatan pemerintahan Nabi Sulaiman di zaman dulu. Inilah suatu perkara yang kita boleh ambil pengajaran kata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia kuasa, maha kuasa untuk menjadikan sesuatu perkara tu lebih cepat dan lebih canggih, lebih molek untuk kegunaan di segi nak beri maslahat kepada umat manusia. Sekadar itu saja pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Taala terima amalan kita insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa ufawwidu amri lillahi innallaha basirul ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.